wa ala alihi wa man walah. Alhamdulillah, yang saya kasihi saya hormati Puan Juliati, Pengetua, YDP Muafakat, Cik Suhaimi, seronok dengar ucapan tadi dan Ustaz Jawad ada sama pembimbing bacaan doa pagi ni, Saudara Irfan, Wakil, dan terima kasih juga Sazwan, Puan Juliati sebut apa nak sebut moderator ke pengacara ke DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak lupa sebenarnya yang saya paling kasih dan paling sayang semualah anak-anak dalam kelas, anak-anak MRSM. Betul lah Puan Juliati pun sebut anak-anak MRSM ni sebenarnya yang paling bertuah lah kot, yang paling istimewa ya, dan kita mudah-mudahan kita dapat grab, kita dapat ambil kesempatan ruang keistimewaan kita tu ya. Alhamdulillah kita rafaqkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih ada bersama, dapat bersama orang lain bila kita sebut PKP ataupun dalam keadaan pandemik sekarang ni, ramai juga yang tak boleh keluar rumah pun ya, tapi kita berada di sekolah dan kita ada rasa suasana sekolah tu. Itu yang istimewanya anak-anak MRSM ni. Dan juga ibu bapa yang turut sama pada pagi ni. Sebenarnya kita dah selesai apa kita kata majlis bacaan Yasin kita, doa kita tadi Puan Juliati sebut doa majlis mohon restu kan. Ini adalah aspek-aspek yang kita sebut aspek sisi-sisi kerohanian sebenarnya. Pasal dari satu sudut usaha, kita kena usaha juga. Dia pasal masa kita ringkas, kita nak nampak anak-anak pun sebenarnya tak nampak ni, kalau tidak dia boleh interaktif je. Tapi anak-anak yang dikasih sekalian, sebenarnya bila kita bercakap pasal kejayaan ni, kita nak cari kecemerlangan, kita tak boleh lari daripada sisi-sisi kerohanian juga ya. Saya risau juga pasal masa kita tak lama. Saya takut kita tak boleh nak cater banyak luas sangat kita punya perkongsian kita. Saya nak skopkan kepada satu aspek kerohanian, satu. Yang kedua mungkin saya ambil balik ayat tadi wakil pelajar tadi, dia kata itu ayat bagus. Bila wakil pelajar yang sebut macam tu bagus. Dia kata hanya kita yang boleh ubah kita. Sebagai pelajar, kita je boleh ubah kita. Bukan cikgu. Biasa cikgu cakap macam tu. Cikgu kata hanya kamu semua yang boleh ubah diri kamu. Tapi bila cikgu cakap, belum sampai ke dalam ke jiwa pelajar. Bila pelajar sendiri cakap, maknanya dia dah faham, dia dah sampai. Mudah-mudahan. Bila kita cakap pasal kejayaan, kecemerlangan, dia adalah beriringan. Satu usaha secara fizikal kita, secara material kita, kita nampak usaha kita. Yang kedua, aspek kerohanian. Dia bergerak selari. Ya. Dia panggil do'a'able. Do'a'able. Pasal dia usaha ni kalau tak berserta dengan doa, dia tak boleh bawa kejayaan. Ya. Membacalah macam mana kita pun, ready macam mana kita pun untuk peperiksaan kita, tapi ada something, masalah kita dengan ibu bapa. Contoh ada masalah kita dengan ibu bapa. Boleh jadi itu yang jadi penghalang. Ya. Kita masuk dewan exam, ya, kita tengok soalan blank. Ya. Boleh jadi. Sebab ada masalah rupanya. Masalah yang bukan masalah dari segi usaha untuk belajar tu, bukan. Kita dah pelajar cemerlang, pelajar terbaik dah, usaha memang tip-top ya. Tapi bila ada masalah aspek sisi-sisi kerohanian, saya panggil dia pasal anak-anak ni, dia generasi anak-anak ni dia lebih kenal sisi-sisi iman ya. Sisi yang tu orang lain ya. Sisi iman tu orang lain, ini sisi-sisi kerohanian. Bila kita baca Yasin tadi pun sama juga, tak ada kena-mengena dengan peperiksaan ya. Saya ingat tak ada kot soalan pasal Yasin. Kita tak disuruh pun baca Yasin. Tapi kenapa kita baca Yasin tadi? Kita sebut sebagai keberkatan. Ya, kita nak ambil keberkatan ayat-ayat suci Al-Quran ni untuk mudah-mudahan boleh mengiringi kita ke dewan peperiksaan. Itu yang kita harapkan. Jadi ada kadang-kadang orang dia tanya, kenapa kena baca Yasin? Ya,
lebih baik baca nota. Betul, baca nota betul, baca Yasin pun betul. Sebab tu hari ni kalau boleh kita nak sembang sikit je, bila kita bercakap pasal kecemerlangan, kejayaan, dia tak boleh lari daripada memerlukan kepada duit. Duit ni ada orang kata mata duitan pula bila kita sebut duit, tapi duit ni kita sebagai mak ayah, sebagai guru pun boleh guna juga yang ni. Duit dia doa, usaha, istiqamah, tawakal. Ni duit. Yang kita pergi ambil kat bank tu tak boleh beli, tak boleh nak beli kejayaan, tapi duit ni boleh bawa kita kepada kejayaan, boleh bawa kita kepada kecemerlangan. Sebab anak-anak pada tahun ni SPM kita agak berbeza. Tadi Tuan Suhaimi sebut SPM kita agak berbeza. Bila kita sebut pasal cemerlang, ada seorang motivator, dia kata cemerlang ni ialah satu tahap pencapaian yang unggul dalam perbandingan yang sama dalam grup dia. Kita jangan salah faham. Kita buat perbandingan dengan kawan-kawan kita yang lepas tahun 2019 tak sama. Kalau kita kata untunglah senior kita boleh belajar, boleh pergi tuition, boleh pergi intensif, boleh duduk asrama berapa 9 bulan, 11 bulan. Tapi grup kita tak, batch kita tak boleh nak belajar betul-betul, dekat rumah pula masalah lah, apalah, PKP lagi. Kalau kita banding macam tu, jadi kita akan jadi orang yang sampai bila pun kita tak akan bersyukur. Kita tak akan bersyukur dengan kejayaan dan kecemerlangan kita. Samalah sebenarnya bila kita tengok orang, sekarang zaman media sosial, kita tengok orang lain sentiasa ada dia punya expose ataupun dia share kejayaan dia berjaya beli kereta baru ke, dia berjaya dapat anugerah ke, dia berjaya masuk pertandingan ke, dia berjaya wakil jadi ahli sukan sekolah ke. Kita nak semua benda kejayaan orang. Akhirnya kita stres. Sebab kita duk banding dengan perbandingan yang tak sepatutnya. Jadi anak-anak, tahun ni SPM kita panggil SPM COVID. SPM COVID. Jadi kalau SPM kita tak serupa dengan orang lain, dengan tahun lain, abaikan, tak ada masalah. Sebab kita adalah batch kita. Kalau kita ingat dulu ada satu batch yang sekarang, SPM sekarang ni, dia adalah batch yang sentiasa bertukar daripada sekolah rendah. Kalau kita perasan, dia masuk sekolah rendah, bertukar kurikulum. Dia sampai UPSR, bertukar kurikulum. Terkejut kita pasal tak ramai dapat 6A masa tu. Berapa orang je dapat 6A kat seluruh Malaysia, biasa beribu-ribu ataupun puluh-puluh dekat satu-satu sekolah. Tapi tahun tu sedih, anak-anak kita sedih dapat result 2A. Padahal masa tu MRSM, saya ingat 2A ke 3A dah terima dah masa tu. Sebab untuk batch tu. 6A waktu lain, 5A waktu lain tak sama dengan batch yang pada waktu tu. Sama juga kalau zaman angka dulu pun, angka dah umur 40 lebih. Zaman-zaman dulu kita orang tak ada peperiksaan UPSR. Kita cuma ada peperiksaan penilaian darjah 5. Penilaian darjah 5, dan waktu tu habis periksa darjah 5, darjah 6 kita orang kena pergi sekolah. Oh, kalaulah sekarang saya rasa rasa anak-anak dalam kelas cuba fikir, cuba pakat bincang. Kalau dah habis peperiksaan UPSR, lepas tu kena pergi sekolah lagi setahun, rasanya tak pergi dah. Zaman sekarang. Tapi zaman tu kami pergi sekolah, kami enjoy belajar. Sebab waktu tu kita tak banding dengan orang periksa darjah 6. Kita semua periksa darjah 5. Darjah 6 kita orang pergi. Masa itulah wakil main bola. Waktu itulah kita buat, masuk persatuan ni macam-macam. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan risau. Kecemerlangan kita ialah kecemerlangan mengikut cara kita. Jangan banyak sangat banding dengan tempat yang salah. Akhirnya kita akan jadi over stress dan kita tak boleh nak fokus pada masa depan kita. Orang bijak pandai dia kata bila kita bawa kereta, tak apa, walaupun masih sekolah ada yang dah tahu bawa kereta ni. Bila kita bawa kereta, cermin kecil yang tengok ke belakang, cermin yang tengok ke belakang kecil. Cermin yang lebih besar ialah cermin pandang ke depan. Jadi kita jangan banyak sangat sedih dengan benda yang dah berlaku. Kenapa aku
sampai jadi budak SPM 2 tahun. Ada juga yang sedih tu pasal dia rasa macam jadi super senior ke apa, pasal tak grad ni. Kalau kat universiti extend tu dah sedih dah, ya. Tapi bukan masalah tu. Abaikan orang-orang tahun lepas cakap dekat kita, mungkin ada kakak-kakak, abang-abang senior kita, dia kata apalah, dia kata tak grad, tak habis-habis belajar, tak apa, ya. Kita SPM batch COVID nama dia, ya. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak dikasihi sekalian, bila kita cakap pasal kejayaan ni, kita nak capai tadi yang duit tadi, duit DUIT, ya. Doa, usaha, istiqamah, tawakal. Ada dua kat tengah, usaha dan istiqamah itu adalah benda yang material, benda yang kita kena usaha, kita kena buat, ya. Kena belajar. Ada orang dia kata dia nak doa saja nak berjaya, memang taklah kan. Pasal kalau doa saja tak jadi. Ada seorang Chinese, ya. Dia cakap kat saya, dia kata ustaz, dia kata kalau doa nak kahwin dapat ke jodoh? Saya kata doa saja tak cukup, ya. Lepas tu ada kawan uncle lah, kawan uncle dia kata ustaz, dia kata salah pasal kita nak apa-apa kena doa, ya. Uncle pun sebut yang tadi, doa saja. Sebab kadang-kadang kan anak-anak kadang-kadang dengar ada orang kata kita kena doa banyak-banyak, kita kena doa. Betul, salah satu aspeknya ya betul, kena doa. Kita ada kaitan dengan Allah, ya. Sebab yang tentukan kejayaan kita ialah Allah. Tapi Allah tak akan beri satu-satu benda tanpa kita usaha, ya. Allah beri ikut usaha kita juga. Kita kena faham. Kalau kita tak berapa usaha, tak berapa buat cara betul, tiba-tiba dapat kejayaan, silat-silat kejayaan tu kejayaan yang tak berapa baik untuk kita, ya. Sebab dia boleh jadi. Ada je kita tengok ada kawan kita tak belajar langsung, ya. Main PUBG je, contoh dekat asrama tak boleh, ya. Asyik main, ya. Lepas tu mengacau orang, ya. Contohlah buat benda-benda tak elok, tiba-tiba lulus peperiksaan cemerlang, ya. Dia mungkin kita risau. Kita tak kata kat orang, tapi kita risau kalau jadi kat kita macam tu. Allah bagi senang sangat, mudah sangat, benda yang kita buat salah pun Allah bagi benda baik dekat kita. Maknanya kita risau, takut dia jadi istidraj nama dia. Istidraj ni Allah nak suruh kita makin leka, makin lalai, makin tak baik, ya. Anak-anak yang dikasihi sekalian, angka nak share ada cerita daripada orang-orang yang dah berjaya dulu, sebab orang-orang yang cemerlang SPM lah, kita cerita SPM lah dulu. Orang-orang yang cemerlang SPM ni satu ketika dulu bila diorang nak keluar negara, diorang kena masuk ke UiTM, ya. Diorang kena buat persediaan kat situ. Jadi sempatlah jumpa, kalau kita sebut nama-nama siapa, ya, Amalina dulu, ataupun siapa tu yang Kelantan tu, yang saya selalu share, kongsi cerita dia. Sebab dia bukan, saya selalu sebut, saya kata bukan keistimewaan kita yang kita ada sekarang. Kadang-kadang bukan keistimewaan tu sahaja boleh bawa kita berjaya, boleh bawa kita cemerlang, bukan. Sebab dia perlukan usaha juga, dia perlukan kepada spiritual tadi juga, kepada doa dan tawakal tadi. Bila dia satu ketika sebelum dia peperiksaan, sebelum dia masuk website SPM ni, dia adalah orang miskin, ya, duduk rumah tepi pantai. Saya ingat waktu peperiksaan, masa dia cerita tu, waktu peperiksaan tu hujan lebat, ya, sampai atap zinc rumah dia pun terbang, ya. Habis banjir rumah, basah. Apa yang dia buat? Dia kata benda yang paling penting, dia jaga buku dia. Wah, ini yang tak berlaku kat kita. Pasal kita bila hujung tahun nak pulangkan balik buku, hilang. Pasal tak tahu letak kat mana. Ni masalah. Macam mana kita nak bentuk diri kita nak jadi pelajar cemerlang? Kita nak mengutamakan, mementingkan ilmu tu. Dia jaga buku dia. Dia hampar buku, dia simpan susun buku, dia hampar plastik, dia tidur atas tu. Sebab dia tak nak bagi buku basah. Dia basah tak apa, ya. Kita biarlah buku hilang. Ya, janji kita ada. Tu masalah bila kita nak jadi orang cemerlang, kita nak jadi orang berjaya, tapi kita tak ada ciri-ciri, ya, orang berjaya. Dia jaga hubungan dia dengan dia pesan, ya, 2, 3, 4 orang yang saya jumpa ni pesanan dia sama. Sebab tu saya suka jumpa orang-orang berjaya, ya,
Angka bila jumpa orang berjaya ni, orang-orang yang cemerlang, anak-anak pun boleh buat macam tu. Jumpa orang berjaya, jumpa orang cemerlang, cuba dengar pengalaman dia dan kita belajar daripada dia. Ya, sebab dia dah terbukti berjaya. Bila dengar, angka buat 3 kesimpulan. Sebab pesanan diorang ni sama, lebih kurang serupa. Ya. Ada seorang lagi tu 18A, ada yang 21A, ada 17A, satu Nik Madiha tu 17A. Ya. Bila dia kata nombor 1, jaga hubungan dengan Allah. Sebab yang tu fail, kita risau pasal yang menentukan kita boleh jawab ke tidak sebenarnya itu Allah. So cantik dah kita buat baca Yasin, ya. Kita doa ramai-ramai, solat hajat ramai-ramai. Mak dengan ayah pun boleh buat dekat rumah, cuma tak boleh berjemaah dekat YouTube lah. Bila kita buat benda-benda ni, kita jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua dia kata ikut cakap mak ayah. Sebab mak ayah adalah punca kepada restu ibu bapa, restu Tuhan, redha Allah. Restu ibu bapa tu redha Allah. Yang ketiga dia kata dengar nasihat guru. So 3 orang ni, tiga Allah, mak ayah dan guru. Kalau kita ada masalah dengan dia ni, sebab tu sekolah dia buat mohon restu ni, majlis mohon restu ni, minta maaf ramai-ramai kan. Lepas tu salam peluk-peluk, PKP ni tak boleh lah kot. Pasal dah normal baru. Ya, mungkin boleh pakai hantar mesej ikut Zoom je. Tapi inilah nama dia. Pasal kalau kita tidak jaga hubungan ni, saya perhati diorang ni berusaha sungguh-sungguh. Diorang berusaha, diorang istiqamah dalam usaha diorang, tapi diorang tak lupa doa dan tawakal tadi. Kaitan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So ingat betul-betul doa tu. Sebab ada orang, anak-anak terutamanya, bila kita cakap pasal kejayaan ni, ada orang, kenapa sebenarnya angka sebut sangat pasal peperiksaan ni, pasal persediaan untuk peperiksaan ni. Sebab yang kita ada peluang sekarang untuk berjaya, untuk cemerlang, itu ruang kita sekarang. Ada bila anak angka kalau jumpa dalam program, kadang-kadang angka tanya, angka sembang, ada yang kata dia nak jadi macam Cristiano Ronaldo, dia kata, sebab pandai main bola, ya. Dia nak jadi orang cemerlang. Memanglah ini orang cemerlang, kita tak nafikan orang cemerlang. Ada angka kadang-kadang kalau tunjukkan dalam slide tu, angka saja main teka-teki gambar-gambar orang-orang top dalam dunia ni. Ya. Bill Gates ni orang paling kaya lah, orang yang paling kaya. Dia 2-3 orang. Bill Gates, Carlos, ya, orang yang cemerlang dalam aspek kekayaan. Dia ni kalau pergi ke bank, dia cakap dia nak keluar duit daripada bank buat surat, ya, jangan keluar pasal bank takut bankrupt. Kalau kita satu kampung pergi bank buat keluar duit habis, bank tak sedar duit keluar pasal kita tak kaya macam dia. Tapi nak ceritanya ini orang-orang yang dah berjaya, orang yang leading the world, ya. Orang yang kadang-kadang ketunjuk gambar ratu cantik. Ada juga anak-anak perempuan kadang-kadang kan, ya, duduk berangan nak jadi orang cantik. Bukan tak boleh, tapi masa duduk dekat sekolah, masa duduk dekat tingkatan 5 sekarang, bukan itu tujuan kita. Bukan nak jadi cantik, cemerlang kecantikan kita, bukan cemerlang main bola. Ya, nak cemerlang main bola, nak jadi Cristiano Ronaldo. Tapi masuk selection maktab pun tak lepas. Macam mana nak jadi Cristiano Ronaldo? Contoh. Kadang-kadang mimpi ni dia kena betul juga. Bila kita tengok orang-orang yang top, ada sekarang kita risau ramai sangat yang mula pasang impian nak jadi orang popular, orang terkenal, ya. Semua benda dia buat janji terkenal, dia tak kisah dah salah ke betul, ya. Berjoget depan kamera semata-mata pasal nak dapat like, nak dapat follower. Ada pula yang kata dapat duit, bila buat ikut YouTube dapat duit. Benda-benda ni kalau benda tu salah, kadang-kadang kita tak perasan. Kita bukan itu tujuan kita yang terdekat sekarang, sasaran terdekat kita sekarang. Sebab kita SPM, kita pelajar sekolah sekarang, ya. Kalau nak jadi macam Cristiano Ronaldo, okey, angka share. Nak jadi Cristiano Ronaldo umur 3 tahun masuk akademi bola sepak. Sekarang kita dah tingkatan 5, ya, baru duduk dekat maktab MRSM. Tak payah memikirlah. Tak payahlah nak mimpi nak jadi Cristiano Ronaldo, ya. Kalau kita duduk dekat maktab,
kita duduk jaga sangat kecantikan kita. Ada juga yang jenis macam tu, duduk jaga kecantikan, SPM fail, rugi. Pasal yang kita boleh nak kejar, nak grab kecemerlangan kita sebenarnya yang lebih dekat dengan kita, yang lebih tepat dengan kita, SPM. Ya, peperiksaan ni. Pasal ini adalah peluang untuk kita kita nak pergi ke arah yang lebih jauh. Ada orang kata tak ada SPM pun tak apa, dia kata sebab siapa tu Mark Zuckerberg pun dia kata tak habis belajar. Saya tanya juga kadang-kadang ada anak-anak yang cakap macam tu. Saya kata Mark Zuckerberg tak habis belajar kat mana? Cuba check dia punya tempat belajar dia. Dia tak habis belajar kat Oxford. Kita tak habis belajar kat maktab, lepas tu nak jadi macam dia. Ini yang kadang-kadang kita tak bijak dalam menilai kekuatan diri kita untuk mencapai kejayaan, kecemerlangan. Anak-anak, untuk jadi orang berjaya, dia mesti melalui ujian. Dan nak jadi orang yang cemerlang, mesti ada peperiksaan. Mesti. Sebab kalau tak melalui peperiksaan SPM, kita tak tahu siapa yang cemerlang, siapa yang biasa, siapa yang besya-besya, siapa yang biasa, siapa yang yalah, kita tak kata tak bagus, cuma kita nak cari kecemerlangan dalam bidang akademik yang sekarang ni SPM. Dan yang ada depan kita, lupakan masalah, lupakan cabaran memang akan ada. Ya, tapi yang kita boleh buat ialah kita fokus. Dia ada tiga zone. Ya. Kalau kita bercakap pasal ujian ataupun kita nak sedih ke, kita stres ke apa ke, dia ada 3 zon. Satu, masa datang ujian, kita sedih sekejap. Sedih sekejap, dia bulat, dia kecil je. Sedih sekejap je, jangan sedih lama. Yang kedua, kita masuk zon learning zone. Learning zone ni kita mula belajar. Tadi Puan Pengetua pun sebut, kita sekarang dulu kalau nak suruh, saya ingat bukan anak-anak saja, cikgu-cikgu pun kalau suruh guna Zoom, guna Meet, memang tak jalanlah kelas pasal tak perlu pandai. Tapi sekarang saya ingat orang dah pencen pun pandai guna Zoom, ya, pasal semua dah terpaksa. Kadang-kadang Allah bagi ilmu ni, Allah bagi kita belajar melalui satu-satu ujian tadi. Bila berlaku kena paksa, barulah. Sekarang bila kita kena belajar sendiri, barulah kita tahu. Dulu mungkin kita duk harap cikgu mengajar, tapi sekarang kita kena belajar sendiri, kita kena usaha sendiri. Dan anak-anak sebenarnya bila kita dah lalui learning zone, satu zone baru yang kita akan jadi lebih matang, lebih mature, lebih dewasa. Ya. Orang yang masih duk sedih, sekarang kita kata tadi dah setahun kita punya pandemik kita. Ada yang masih duduk sedih, kenapa masih PKP, kita kesianlah kat dia. Sebab dia masih duduk dalam zon ketakutan, masih duduk dalam zon kesedihan. Ya. Hanyut. Sebab tu kajian dekat Malaysia, dia kata 30% ada kaitan dengan masalah mental. Sebab kita tak bijak menguruskan rohani kita, kerohanian kita. Kita jangan risau. Ada seorang guru dia sebut, kenapa kita nak risau sangat pasal hari Isnin, 14 hari lagi nak exam. Kenapa kita risau sangat dengan 14 hari lagi? Kenapa kita risau sangat dengan hari Isnin? Dia kata sebab redah je hari Isnin tu. Dan selepas Isnin adalah Selasa. Jangan susah hati sangat. Susah hati banyak sangat pun tak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita gunakan susah hati kita tadi untuk kita belajar sesuatu dan kita rancang sesuatu lebih baik, yang tu bagus. Ya. Jadi anak-anak, sebenarnya bila kita nak menghadapi peperiksaan ni, dan Allah bagi ujian dekat kita ni, sebenarnya Allah bagi ujian satu, nak tengok kita sabar. Tapi sebenarnya sedar tak sedar, Allah bagi banyak sangat iringan nikmat untuk kita syukur. Dia sabar dengan syukur ni dia dua-dua, dia berpasangan. Sabar, syukur berpasangan. Ada orang ustaz-ustaz kita kata dulu kan, ustaz-ustaz kita ajar kita, dia kata kalau kita kena apa-apa, kena musibah, kalau kita kena syukur. Dia kata ada juga ustaz yang ajar macam tu, kita kena syukur. Saya uncle masa kecil dulu, masa sekolah dulu tak faham kenapa kena syukur. Kalau kita dah usaha, kita dapat tiba-tiba dapat result, contoh bukan kita tak doa ni, dapat straight B.
walaupun bunyi straight juga tapi tak apa seronok mana tu. Kita nak straight A, straight B, ya. Kita jadi sedih. Anak-anak uncle semua sekolah di sekolah berprestasi tinggi nama dia. Sekolah berprestasi tinggi, dia punya challenge dia lagi tinggilah. Pasal bila dapat straight A, duduk bawah tangga pentas. Tak boleh nak naik atas pentas. Bila yang straight A plus lagi ramai, penuh atas pentas. Ini dia perbandingan dia lagi challenging lah pasal dia sedih. Angka jumpa dekat luar dewan, dia dapat straight A tapi duduk sedih. Tak nak jumpa mak dia, tak nak jumpa ayah dia. Kenapa? Sedih sebab tak dapat A+. Ini kadang-kadang kita kena faham ya. Bila kita diberi satu-satu ujian, contohnya kita kena syukur, sebab bukan syukur pasal syukur yang kita dapat ujian tu. Kita syukur sebab kita dapat nikmat lain yang lebih banyak. Dapat duduk rumah lama, tadi Tuan Suhaimi sebut tadi kan. Ya, sebenarnya batch ni paling rapat dengan mak ayah kot. Kalau nak kira, paling diberkati batch ni lah. Sebab dia dapat duduk rumah berbulan-bulan, dapat buat baik dekat mak dia doa tiap-tiap malam depan-depan mata macam tu. Wah, ini adalah satu benda yang kita patut syukur. Kita duduk dekat mak dekat rumah, kita jaga mak kita tolong mak kita buat kerja, kita jaga hati mak kita. Itulah yang membawa kepada keberkatan dalam peperiksaan kita juga. Ya. Okey, ada yang kata tapi tak boleh nak buat baik kat cikgu. Okey, betul lah sebab kita tak jumpa cikgu kat sekolah, ya. Tapi kita ada waktu, kita ada berjumpa dengan cikgu dengan cara yang lain yang berbeza pun boleh juga berlaku. Kalau duduk dekat sekolah, saya ingat kalau zaman-zaman dulu duduk dekat sekolah, jarang kot buat Zoom dengan mak, dengan ayah. Ataupun buat meet dengan mak, dengan ayah. Tapi kenapa sekarang Allah bagi keadaan macam ni? Allah nak bagi banyak benda-benda yang kita patut syukur. Dan kita boleh buat jadual sendiri, ya. Sebenarnya jadual yang MRSM guna ni sebenarnya Uncle selalu share. Sebab tu pesan dekat anak-anak Hari ni pasal masa ringkas ni cakap dengan anak-anak je ni. Ibu bapa mungkin boleh dengar dan boleh beri semangat samalah dekat anak-anak kita. Tapi kalau cakap dengan ibu bapa, topik lain sebenarnya, isu lain, ya. Dengan ibu bapa, dengan guru ada tajuk lain yang kita nak betulkan kita nak praktis pada diri kita, bukan kita nak ajar orang, ya. Dan hari ni dengan anak-anak sebenarnya bila kita duduk dekat rumah, kita boleh buat jadual sendiri, ya. Dan jadual yang digunakan oleh kebanyakan MRSM sekarang, terutama yang dipanggil jadual ulul albab ni, adalah jadual yang terbaik sebenarnya mengikut kesesuaian kajian-kajian ahli motivasi, ahli psikologi, dan juga bertepatan sebenarnya dengan apa yang Rasulullah ajar dekat kita. Ini memang fantastik punya jadual. Uncle selalu pergi sekolah menengah biasa, pergi sekolah-sekolah agama, Uncle akan cerita benda ni. Sebab kadang-kadang dekat tempat lain tak buat, ya. Dia bila di sekolah berprestasi tinggi, dia dah mula buat kelas. Diorang start kelas pukul 5. Pukul 5 pagi diorang dah start kelas. Dia panggil kelas fajar. Ada anak-anak kata, kenapalah kami ditakdirkan datang sekolah ni, stress, tension, pasal pukul 5 dah kena bangun dah, kena pergi kelas. Dia lupa. Itulah ciri-ciri sebenarnya kehidupan orang cemerlang. Uncle share dalam satu buku yang dia tulis tentang kejayaan, kecemerlangan orang-orang yang terdahulu. Just name it, ya. Albert Einstein, Isaac Newton, siapa lagi? Neil Armstrong, Graham Bell. Ini orang terkenal. Sebab kalau sebut Makno Mamat, tak ada orang kenal. Ya, bila kita ambil nama-nama orang yang berjaya, orang cemerlang ni, kita tahu dia adalah orang yang mengubah dunia satu ketika dulu. Bila Isaac Newton, kalau kita tengok dalam satu buku yang ditulis oleh Michael Hart, dia tulis 100 orang yang paling berpengaruh dalam dunia, dalam sejarah. Nombor 1 Nabi Muhammad, ya. Tapi nombor 2 Isaac Newton. Itu yang Uncle rasa nak kaji. Apa yang Isaac Newton buat? Ya, Isaac Newton kita tahu dia memberitahu kepada dunia tentang teori graviti, ya. Dan rupanya
Bila manusia tahu teori graviti, baru jadi cerdik. Rupanya sebelum tu tak berapa cerdik. Kita tak tahu kenapa kita berdiri kaki dekat bumi. Ya. Kenapa jatuh pokok ke bawah? Kenapa tak jatuh ke atas? Masa tu macam tak berapa cerdik. Tak berapa cerdik tu maknanya bodoh lah. Barulah lepas Isaac Newton ajar tu, baru cerdik dunia. Itu yang dipanggil orang berpengaruh kat dunia ni. Orang-orang macam ni, anak-anak kalau nak dengar betul-betul dan rasanya ini untuk pengukuhan je pasal MRSM dah buat, jadi nak bagi nak mengukuhkan kefahaman kita dan kita nak teruskan amalan kita. Nombor satu, dia kata dari kajian orang-orang yang cemerlang ni, satu persamaan diorang ni ialah mereka, they usually have 2 mornings. They usually have 2 mornings. Ini kita kadang-kadang kita bangun-bangun dah tengah hari. We usually have no morning. Lepas tu nak jadi cemerlang. Memang taklah. Sebab orang yang cemerlang, Rasulullah sendiri ajar pun bangun sebelum subuh, sebelum pagi. Sebab itu sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi, sekolah-sekolah yang buat jadual ulul albab ni, dia memang bangun sebelum subuh. Dia latih ajar bangun sebelum subuh. Bukan susah kalau latih. Tapi kalau tak pernah buat, memang tak jadi. Ya. Apa-apa benda pun. Ada orang kata, penatlah bangun. Ya. Angka jawab balik, angka kata, dulu kan kita bukan setakat penat, sakit. Sebab belajar berjalan jatuh, belajar berjalan jatuh, si baik belajar juga. Si baik bangun juga, paksa juga berjalan. Sekarang, bolehlah sampai MRSM jalan. Kalau tidak, kursi roda lah kita. Sebab bila kita nak capai sesuatu kejayaan, memang kena paksa sikit. Nombor satu tadi tu. Paksa bangun sebelum subuh. Orang yang bangun sebelum subuh, otak dia lebih cergas. Sebab itu diorang buat kelas fajar. Kelas fajar. Bangun pukul 5 pergi kelas. Duduk dalam kelas. Cikgu ada. Cikgu dah ada. Pukul 5 cikgu dah ada kat sekolah. Patutlah dia punya straight A+ dia pun tak cukup pentas. Ya? Dia sampai keluar pintu dewan. Bila habis kelas dalam 5.45 macam tu, dalam 5.30 dia orang balik ke asrama, solat subuh, siap-siap apa semua ni, kemudian lepas breakfast pergi sekolah dan belajar macam biasa. Waktu dalam lebih kurang pukul 9 ke 10 macam tu, dia biasakan solat duha. Solat duha ni untuk orang yang nak kepada kejayaan, dia kena solat duha lah, Nak kejayaan, nak keberkatan, kena jaga solat duha. Ada juga orang tanya, solat duha tu waktu dekat nak periksa ke? Ini masalah dia. Kalau nak jadi orang cemerlang, orang berjaya, dia bukan solat duha waktu nak periksa saja. Samalah solat hajat ni, dia bukan waktu nak periksa saja. Bukan baca Yasin waktu nak exam saja. Tapi solat duha jadikan dia amalan tiap-tiap hari. Siapa yang nak cemerlang, cuba try test. Buat start hari ni, ada 14 hari lagi, pasal kita baru dengar. Kalau dah dengar setahun lepas, kita kena buat setahun lepas. Tapi baru dengar, okey, kita start buat. Hari ni solat duha 2 rakaat, cukuplah 2 rakaat. Siapa yang nak buat lebih, cantik. Siapa yang buat duha 8 rakaat, Nabi kata ada satu rumah dekat dalam syurga untuk dia. So siapa yang rasa nak buat rumah dalam syurga, macam mana cara dia? Bukan masa masuk syurga baru cari kontraktor, bukan. Dia kena buat sekarang. Solat duha pagi-pagi dan kita cipta rumah dekat syurga. Keberkatan kita di dunia. Tengah hari ada waktu rehat. Jangan tak rehat. Ada kadang-kadang dia setengah-setengah kita tak ambil penting benda ni. Pasal dia kata dia nak belajar bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh bagus. Tapi belajar over bersungguh-sungguh tak bagus. Dia kena bijak. Dia kena baik dan cerdik. Baik saja tak cerdik rugi. Okey, ada waktu rehat. Kalau dalam sunnah Rasulullah dia panggil qailulah, dia panggil tidur sekejap, rehat sekejap. Kena rehat. Sebab kita nak guna balik tenaga kita nak guna balik otak kita petang tu. Petang boleh belajar, tak ada masalah. Tapi anak-anak kalaulah bersesuaian, sebab bila duduk rumah kita boleh jaga jadual kita sendiri. Kalau di asrama mungkin ada program-program yang dah disediakan, tapi lepas waktu asar adalah waktu bermain. Walaupun 14 hari lagi nak exam, kena main. Itu kalau tanya uncle lah,
Pasal anak-anak uncle memang uncle buat jadual, bagi jadual kat diorang macam tu. Ya, lepas solat asar, jom kita main. Ya. Ada orang kata sekarang dah dekat exam tak boleh main. Itu bahaya. Itu bahaya. Sebab dia tak balance. Ya. Dia kena main, kena main. Tak kira lah jogging, ya, jalan-jalan ambil angin, ya, ataupun main badminton. Just kena jaga kecerdasan body. Ya. Dia ada BQ, body quotient, kena jaga juga. Baik, malam lepas maghrib bolehlah kalau nak guna untuk study balik pun boleh, tapi jangan lupa penuhkan ataupun padatkan jadual kita, rutin harian kita. Satu hari tu mesti ada, daripada pagi sampai malam mesti ada satu waktu kita baca Quran juga. Solat 5 waktu jangan tinggal, itu lain cerita, itu yang dah wajib. Jangan ada satu hari yang kita tertinggal baca Quran. Kenapa Uncle sebut baca Quran penting? Baca Quran dengan solat dia termasuk doa tadi. Dia masuk doa. Baca Quran dengan solat. Baca Quran kita bercakap, kita dengar Allah bercakap dengan kita. Solat kita bercakap dengan Allah. So kalau kita jaga hubungan ni, insya-Allah masuk dewan exam, Allah ada, Allah jaga kita. Ya. Jangan duduk belagak sangat. Ya. Allah kan ada, Allah kan sentiasa bersama kita, tapi kita tak sentiasa bersama dengan Allah. Ni kita kena perbetulkan. Anak-anak, daripada pagi tadi pagi, kemudian dah habis, okey, ada waktu baca Quran, wajibkan dalam jadual kita. Kemudian kita ada prep. Biasalah prep ni sebenarnya diajar di sekolah, diajar di asrama, tapi bila masuk universiti kita tak buat prep. Ramai orang tak buat prep ni. Sebenarnya prep ni bagus. Ya, prep ni memang amalan yang sepatutnya ada dalam rutin jadual kita. Sebelum tidur tu bolehlah lepas isyak ni sampai pukul 10, pukul 11, cantik. Dan anak-anak, untuk jadi cemerlang, untuk dapat otak yang cemerlang, untuk dapat otak yang cerdas, jangan tidur lambat. Asrama selalu ajar kita tidur paling lewat pukul 11. Kalau ada orang bagi tahu kat kita, dia kata kau dah dekat exam tau, kau jangan tidur, kena study. Jangan dengar. Sebab itu bukan orang, tanya dia cemerlang ke tak. Sebab nasihat orang-orang cemerlang, kajian orang-orang cemerlang, dia kata nak tidur, dan Rasulullah sendiri pun ajar macam tu. Tidur awal, bangun awal. Tidur awal, bangun awal. Dan insya-Allah kita akan dapat. Kenapa kita nak kena buat mengikut yang Rasulullah buat? Pasal bila kita ikut Rasulullah, itulah yang menjamin kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah juga yang membawa kita kepada kecemerlangan, kepada kejayaan. Sebenarnya bila kita bercakap pasal kerohanian ni, pasal spiritual, kadang-kadang ada benda yang kita rasa macam tak logik, tak berkaitan, tapi dia ada kaitan bila Allah dah bagi tahu. Rasulullah dah bagi tahu. Kadang-kadang ada benda yang mudah kita faham, ya, yang kita boleh kaji. Contoh, Rasulullah kata, anak-anak kalau kita stres, ya, kalau kita rasa dah overburden, rasa berat sangat, rasa dah orang panggil apa? Dia dah penat sangat dah, ya, study contohnya, Rasulullah bagi tahu, dia kata kalau hatiku resah, kalau kita tengah serabut, kita tengah runsing macam-macam, ya, Rasulullah kata kalau hatiku resah, aku akan tenang bila melihat dedaunan yang hijau. Itu sebab tu tadi kena berjalan, tengok, jangan duduk dalam bilik saja, ya. Sebab itu kelas yang baik pun bukan duduk dalam kelas saja. Dia kena keluar outdoor juga, dia kena tengok keliling. Jangan langgar SOP lah, jangan langgar SOP. Ya, keluar, tengok keliling, tengok pokok-pokok, tengok daun-daun hijau, ya. Rasulullah kata dia boleh membawa kepada ketenangan. Dan ahli sains kaji, rupanya betul, ya. Dia boleh menyejukkan mata kita. Nombor 2, Rasulullah kata kalau aku resah, aku tenang bila mendengar deruan air mengalir, ya. Deruan air mengalir. Ada orang sanggup pergi dekat air terjun, ada orang sanggup sewa chalet dekat pantai, masuk dalam air tu, chalet dalam air tu, itu 4 kali lebih mahal tu daripada atas darat. Sebab nak dengar ombak, nak dengar bunyi ombak, nak dengar bunyi air terjun, ya. Orang kaya dia ada air terjun depan rumah, dia ada air pancut depan rumah. Kita duduk asrama, ya, pasang air shower lah kalau dah tak ada air terjun. Dengar air mengalir. Tak jadi. Yang tu bukan. Nanti kan ada pula yang buat tu. Dia pergi masuk tandas, dia flush, dengar air mengalir. Kita kena dengar deruan air yang menenangkan sebenarnya. Itu Rasulullah ajar. Dan yang ketiga,
Rasulullah kata, kalau aku resah, aku tenang bila melihat wajah-wajah manusia yang manis, yang ceria. Sebab tu kita kena hidup dengan kawan-kawan kita yang positif. Kawan kita yang jenis muka ketat, rapat, sendat, mampat. Tak payah duduk selalu. Tak payah duduk depan dia. Pasal kita pun serabut tengok orang macam ni. Dan kita sendiri jangan buat muka macam tu. Sebab dia menyusahkan, menyakitkan hati orang lain. Ya, Rasulullah kata senyuman kepada saudaramu adalah satu sedekah, kan? Kita kena sentiasa wajah ceria. Duduk dalam kelas, come on, kita happy je dalam kelas. Sebab tu tadi Cikgu Syazwan sebut, saya Uncle selalu guna perkataan santai. Santai ni jangan tegang sangat. Kita kena let je. Kita belajar memanglah susah. Mana ada benda senang dalam dunia. Semua benda susah. Tapi dengan ketenangan, sebenarnya kita akan mampu membuat satu usaha yang lebih baik daripada dalam keadaan serabut, dalam keadaan kita tak terkawal. So, tengok wajah-wajah manusia manis. Tengok muka cikgu. Cikgu kan ceria. Cikgu ni sebagai cikgu. Kenapa daripada tadi anak-anak Uncle gunakan istilah uncle. Uncle ni sebagai ibu bapa lah, walaupun tak adalah tua sangat kan, tapi dia keibuan dan kebapaan. Cikgu ataupun pendidik dia kena ada sifat keibuan dan kebapaan. Keibuan dan kebapaan ni dia ikhlas ajar kita, dia jujur ajar kita. Dia nasihat apa-apa dalam kelas, memang itulah sebagai seorang mak, sebagai seorang ayah, ya. Mak dengan ayah kita walaupun dia tak lulus SPM, tapi dia bersungguh-sungguh nak bagi kita dapat straight A. Tapi kalau dia dengki kat kita, lama dah. Dia sabotaj kita. Sebab mak pun tak dapat dulu SPM, dia kata, kau tak payahlah. Kadang-kadang kawan-kawan ada yang kena sikit-sikit kan. Ya. Dan keibuan dan kebapaan ni dia lebih ikhlas. Kalau keabangan, dia tak berapa sedap bunyi. Ya. Keabangan. Ataupun kekokakan pun tak sedap juga. Dia kakak dengan abang, dia tidak seikhlas mak dengan ayah, itu je. Bukan nak kata kakak dengan abang tak bagus, tapi keibuan dan kebapaan tu dia lebih ikhlas, dia lebih jujur, lebih tulus. Sebab tu cikgu kalau dia bagi nasihat dekat kita, tolong dengar, sebab dia macam mak dengan ayah kita. Dia nasihat kat kita sebab dia sayang dekat kita. Dan nak habiskan hadis tadi, Rasulullah kata, kalau aku tenang, aku resah, aku akan tenang dengan tiga tadi. Tengok daun-daun hijau, dengar air mengalir, kemudian tengok wajah-wajah yang manis. Dan Rasulullah kata, tetapi aku paling tenang kalau bila aku dapat bermunajat dengan Allah selepas sepertiga malam. Ya, kalau kita boleh bercakap dengan Tuhan, kita lagi tenang. Anak-anak, biasakan diri kita bangun malam, ajar kita bangun sebelum subuh. Cantik dah duduk asrama tu pasal dia ada jadual. Kemudian kita solat mudah je. Solat 2 rakaat. Ni dah penghujung ni pasal masa dah nak habis dah. Last kita macam mana kita nak biasakan diri kita. Solat 2 rakaat. Pergi ambil wuduk dekat bilik air, masuk bilik, solat tepi katil. Solat tepi je katil sebab tak larat sangat. Lepas solat bagi salam terus tidur. Sambung balik. Kalau tak larat. Kalau tak larat bangun, tak larat berdiri, duduk pun boleh. Solat atas katil je. Ni kadang-kadang ada orang kata jangan ajar yang senang, ajar yang susah. Tak, ya. Siapa yang nak buat berdiri tadi bagus, solat 2 rakaat. Siapa yang tak larat buat duduk. Duduk, angkat takbir, ya. Solat 2 rakaat, ya. Kalau nak tak lagi teruk, ya. Solat Allahu Akbar, ya. Duduk atas katil, terus sandar bantal lah kat tepi dinding tu. Biar habis je salam, terus sambung tidur. Dah malas sangat kan? Ya? Tapi siapa yang tak bangun malam, lagi tak cerdik. Ya? Nampak macam kelakar tadi. Nampak macam kelakar semayang pakai bantal lah, semayang pakai. Tapi siapa yang tak buat, lagi tak cerdik. Lagi rugi dia. Kita nak kecemerlangan, tapi kita tak nak usaha. Ya? Kita tak nak ada kesungguhan dalam mencapai kejayaan kecemerlangan kita. Dan kalau saya bangun Uncle tapi tak laratlah nak solat, contoh tak larat nak solat tak boleh, tak larat, okeylah, zikir boleh, bangun zikir ataupun doa.
Oh, itu dah teruk sangatlah. Tu dah bangun je mata macam tu kan. Subhanallah, alhamdulillah, tak kiralah zikirlah apa-apa pun, ya. Ataupun istighfar banyak-banyak, sebab Nabi sebut, Nabi kata orang yang banyak istighfar dia akan dapat kejayaan, dia akan dapat kemudahan, dia akan dapat keberkatan macam-macam, dia akan dapat rezeki yang luas. Siapa yang lagi banyak orang tu bertaubat, lagi banyak rezeki akan datang, lagi banyak keberkatan akan datang. So bangun ya pukul 5.30 contoh kan, kalau tak ada jadual bangun pagi lah, bangun ya, astagfirullahalazim, tidur balik. Tak apalah kalau dah teruk sangat. Tapi kalau nak cantik, sambunglah sikit. Angkat tangan, doa. Ya Allah, bagilah aku dapat straight A untuk batch COVID-19. Contoh. Ya. Sambung sikit lagi, ya Allah itu aku bagilah kami semua di MRSM dekat Pontian ni dapat straight A. Kenapa tak nak buat? Ya. Ada orang dia kata, boleh ke berjaya? Allah boleh bagi. Allah boleh bagi. Sebab tu tadi Angka dah sebut awal, dia adalah usaha nak capai kejayaan ni, dia adalah usaha yang doable. Doable effort. Usaha dan dia kena doa juga. Dia kena ada iringan doa. Kalau kita tak yakin dengan doa kita, yang tu yang sebenarnya tak makbul tu. Ada cerita. Ada kisah kelakar. Cerita kelakar je. Cerita lawak. Tapi bolehlah nak dengar ambil pengajaran dia. Dia dekat satu kampung, ya, tok pengulu dia, tok imam dia bagi tahu hari Jumaat kita akan berkumpul dekat padang, ya, sebab kita dah lama kemarau. Kita nak buat solat istisqa nama dia, solat minta hujan. Jadi orang kampung ni semua keluar, ya, semua keluar kumpul kat padang. Itu cara yang Nabi ajar, kaedah yang Nabi ajar. Kumpul kat padang, ya, sembahyang ramai-ramai, solat hajat, minta hujan. Semua pergi. Ada seorang budak ni, umur dia baru 5 tahun ke 6 tahun macam itulah, baru tadika lah lebih kurang kan. Ya, pergi bawa payung. Dia bawa payung. Orang tanya dia, orang kata, "Weh, kemarau, 3 bulan dah kemarau, kau bawa payung buat apa?" Ya. Dia kata, bukan ke kita dipanggil solat sunat minta hujan? Ya. Yelah, memanglah kita panggil semua nak solat minta hujan pasal kita tak hujan lama. Yang kau bawa payung kenapa? Orang kampung tanya. Ya, orang tua-tua pula tu yang tanya. Budak ni jawab, dia kata, kan kita datang ni nak minta hujan. Nanti kalau hujan, macam mana nak balik? Nampak kuat betul keyakinan dia. Bila kita nak doa, kita kena yakin. Kalau kita doa tak yakin, macam mana kita nak dapat kejayaan? Ya, baca Yasin ramai-ramai, lepas tu doa tadi, ada yang main-main, tu rugi. Ya. Ustaz baca doa kat depan, sungguh-sungguh kita duduk main-main kan, duduk main siku-siku kawan, duduk cubit-cubit, rugi, ya. Tapi pass is pass, ya, pass is pass. Kita nak betulkan, kita betulkan masa depan kita, pandang cermin depan, kita betulkan masa depan. Daripada tadi kita dah bincang, dah kongsi dah macam mana kita nak betulkan kehidupan kita, rutin harian kita, nak jadikan kejayaan. Sebenarnya tadi tu dah jadual usaha juga tu. Ya, cuma kita tak sempatlah nak kongsi macam mana cara belajar yang berkesan ke apa, itu cerita lain, ya, itu usaha kita yang lain. Tapi kita kena juga jaga aspek-aspek kerohanian kita kena jaga doa-doa kita sentiasa kena berterusan, yakin doa kita. Dan bila kita nak baca doa, bacalah doa waktu 2/3 malam, bacalah doa waktu antara azan dan iqamah. Ya, itu doa waktu-waktu makbul doa ni. Bacalah doa pada waktu bila lagi hari Jumaat, hari ni doa bagus ni. Bacalah doa pada waktu 2/3 malam hari Jumaat antara azan dan iqamah, waktu hujan turun, ramai-ramai baca doa. Lepas ni cikgu kata, apa pelik sangat ni, ya, hujan turun semua pakat angkat tangan baca doa. Baru faham rupanya, ya, pasal waktu hujan turun, doalah, minta 11 A tu, minta straight A. Nampak macam tak ada kaitan, tapi sebenarnya itu ada kaitan. Ya, waktu kalau kita berpuasa, kita waktu sahur, waktu berbuka itu waktu yang TikTok juga doa dia. Ya, waktu musafir juga waktu yang TikTok doa kita. Dan anak-anak ruginya menjadi orang yang baik tapi tak cerdik. Ya, dia baik, dia usaha bagus, dia macam-macam benda dia cuba, dia nak buat, nak capai kejayaan, tapi dia tak cerdik, dia tak gunakan key point dia, ya, yang kita kata punca faktor kejayaan tu, faktor kecemerlangan tu. Bukan kita kata belajar tu tak bagus, tapi belajar saja tak jadi.
kita kena ada juga jaga hubungan kita dengan Allah. Kita kena jaga aspek kerohanian, amalan kerohanian kita supaya kejayaan yang kita impikan itu semestinya datang daripada Allah lah Subhanahu Wa Taala. Dan anak-anak dikasih sekalian, minta ampun, minta maaf dah terlebih masa dah sebenarnya. Tapi ada aspek-aspek yang kita boleh tambah baik diri kita. Contohnya tadi kita dah kongsi, kalau rasa stres ada cara dia. Banyak lagi cara lain. Cara aromaterapi, cara dengan muzik, tapi Uncle share tadi tu, Uncle share cara yang Rasulullah ajar. Kenapa ikut Rasulullah? Pasal Rasulullah the mostest bestest, ya. Dia bukan orang biasa-biasa. Ya, kita ikut orang yang paling cemerlang dalam dunia. Kita nak jadi cemerlang, kita ikut orang paling cemerlang. And then jadual hidup kita tadi, walaupun tak boleh ikut keseluruhan, okey, tak apa, jangan risau. Kita cuba sedaya upaya ambil waktu-waktu utama, waktu-waktu penting tu supaya kita jadi cerdik untuk dapat kecemerlangan, untuk dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doalah doa. Doa ni sebagai sebelum kita tutup doa ni, saya Uncle rasa anak-anak semua dah pandai dah diajar macam-macam doa. Bacalah, nak baca doa apa pun, ya, doa kejayaan. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, selalu dah baca. Masuk exam Allahumma yassir lana wala tu'assir alaina. Pendek je, ya. Tapi kalau tak baca langsung, kesian, ya. Tak baca langsung kesian. Kita yang paling sangat-sangat, kalau tak hafal langsung, Rabbi yassir wala tu'assir. Itu orang yang paling malas. Ada juga sebelah, contoh kita tak baca langsung doa, tak baca, tu bukan malas, tu bodoh. Ya, kita jangan beza, jangan samakan orang malas dengan orang bodoh. Bodoh pasal benda tu sangat besar, dia punya impak dia, tapi kita sebab ego, sebab malas nak buat, sebab tak cerdik, ignorant, rugi. Ya, bacalah doa-doa yang biasa kita baca. Fatihah boleh, baca 3 kul boleh, selawat banyak-banyak. Itu semua bacaan-bacaan yang Uncle harap, Uncle rasa guru-guru, ustaz-ustazah kita dah ajar dah pun. Banyak. Tinggal lagi kita nak praktis, nak amalkan je. Jangan waktu exam saja kita baik dengan Tuhan. Jadikanlah satu-satu peperiksaan, satu-satu ujian, dia adalah satu stage untuk kita jadi lebih baik kemudiannya. Kita jadi lebih dekat dengan Allah, kita jadi lebih matang, lebih dewasa dan lebih cemerlang mudah-mudahan. Minta ampun, minta maaf, tak dapat nak berinteraksi pun. Ada 2-3 chat nampak, just terima kasih ataupun salam saja. Kalau ada apa-apa persoalan, ada apa-apa yang nak dikongsi, pasal tengok nama-nama anak-anak pun dah rasa seronok dah. Nama pun dah sambung dengan Oxford, Cambridge. Wah, ini nama-nama orang cemerlang, ya. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan, kemudahan, dan semua kita berjaya dengan cemerlang, dipermudahkan, beri ketenangan, semua dapat kecemerlangan insya-Allah. Dan MRSM Pontian, kita, why not kita cipta, kalau kita boleh cipta kejayaan, kecemerlangan, keluar biasaan, waktu biasa itu biasa. Tapi kalau kita cipta keluar biasaan, waktu luar biasa, itu double luar biasa kita. Jom kita semangat sama-sama, anak-anak semua, bersama-sama dengan ibu bapa, bersama-sama dengan guru, kita jaga hubungan kita dengan Allah, dan kecemerlangan akan menjadi hak milik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, kalau ada anak-anak nak berkongsi, nak communicate dengan saya, dengan Uncle, boleh cari Muhammad Nur Mamat dekat Facebook ada, dekat IG ada, selalu kongsi-kongsi benda-benda yang boleh bagi motivasi pada kita, tip, panduan yang mudah-mudah kita boleh buat. Dan kalau nak share apa-apa pun dekat sanalah. Wallahu alam. Serah balik dekat Cikgu Syazwan.